Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihil masir. Radina billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita lanjutkan kepada Allah Taala karena dengan izin dan dengan taufik daripadanya kita lagi sekali dapat bersama-sama di udara dalam program yang kita telah mulakan. Ini masuk kali yang ketiga, kalau tak salah ingatan saya. Sepatutnya kita bersama-sama pada minggu lalu, tapi oleh kerana bertembung dengan peristiwa besar negara, iaitu pilihan raya yang ke-15, jadi kita tunda program kita ini untuk memberi keselesaan dan kita tidak terkejar-kejar untuk melaksanakan tanggungjawab kita terhadap negara, dan alhamdulillah kesemuanya sudah berjalan dan telah dapat diselesaikan. Dalam pertemuan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, kita telah menyemak hadis yang ke-10 daripada bab Al-Mujahadah, iaitu hadis di mana junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menjelaskan jenazah ataupun mayat akan diikuti oleh 3. Yatba'u al-mayyita salasatun, ya. Ada 3 yang akan menyusuli atau mengikut jenazah apabila berlaku kematian. Dan dinyatakan yang ketiga itu ialah ahli keluarga, harta benda dan amalan-amalan yang kita buat. Dan ditegaskan oleh junjungan Rasul, 2 daripadanya akan balik semula ke tempat kediaman si mati, dan yang kekal bersama-samanya ialah hanyalah 1, iaitu amalan-amalan yang kita buat. Hadis ini seperti mana yang kita telah pelajari, diriwayatkan oleh 2 tokoh besar dalam bidang hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Untuk petang ini insya-Allah kita akan menyambung untuk meneliti beberapa hadis lagi yang telah disenaraikan daripada koleksi Riyadhus Shalihin, susunan dan sumbangan besar daripada tokoh terbilang Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ya. Kita mulakan untuk hadis yang pertama pada petang ini, iaitu hadis yang ke-11, ya. Hadis yang ke-11. Pendek saja hadisnya. Perawi daripada sahabat adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Dan saya tak berhajat untuk memperkenalkan lagi, sebab sebelum ini pun kita telah menyebut sedikit latar belakang berkaitan dengan tokoh besar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Hadis yang diriwayatkan untuk kita semak pada petang ini ialah Ibnu Mas'ud berkata yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mislu zalik. Hanya ada beberapa patah perkataan saja hadis yang kita pelajari pada petang ini.
Nabi bersabda, syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu semua daripada tali kasutnya. Syirak yang digunakan oleh Nabi ialah syirak na'laih, ya. Asyirak ialah tali kasut. Ada orang kata tali sandal, ya. Yang biasanya nak guna kasut kena ikat dengan tali itulah, ya. Kalau tak diikat, dia tidak akan dapat berfungsi dengan betul dan kita tidak akan selesa, ya, dengan kasut yang tidak bertali ini tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi telah membuat satu perbandingan yang tempat tinggal yang abadi yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, iaitu syurga, yang ini yang kita damba, yang kita harapkan, dan satu lagi wali'azwillah ialah neraka, ya. Yang pertama yang ditegaskan, yang dinyatakan ialah syurga, kata Nabi, lebih dekat daripada salah seorang daripada kamu daripada tali sandal ataupun tali kasut itu tadi. Bila kita pakai kasut ya senang dicapai. Kita ikat tali itu terus bergerak. Dinyatakan di sini syurga itu dekat macam itulah juga, ya. Bahkan disebut di sana akrab, lebih dekat. Ini menjawab tanggapan di kalangan setengah kalangan. Dia kata syurga tu jauh, neraka pun jauh, ya. Kenapa susah-susah, ya. Jadi ternyata Nabi SAW telah menjelaskan bahawa kedua-duanya, syurga dan neraka itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, ya. Jadi di segi statusnya tidak diragukan lagi, hadis yang kita pelajari ini termasuk dalam lingkungan hadis yang sahih. Kerana semua kita tahu kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih, ya. Bahkan bila dibandingkan dicantumkan di antara kedua-duanya, iaitu Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, seperti mana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam kitab Ulumul Hadis beliau, ditegaskan di sana Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim ini as-sahhul kitab ba'dal Quran, ya. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Quran semua kita tahulah, ya. Tak ada dawak-dawi dah. Jadi selepas Quran, di segi hierarkinya, di segi statusnya ialah Allahumma salli ala Muhammad, hadis Nabi dan juga Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim, ya. Jadi daripada hadis yang ringkas ini sebenarnya kita boleh merumuskan beberapa perkara. Yang pertamanya, seperti mana banyak dah kita bincangkan sebelum ini, mengenai amalan-amalan ketaatan. Bila sebut syurga, bila sebut neraka, dia tak boleh lari daripada dua situasi ini. Satu amalan baik dan satu lagi amalan yang tak baik, ya. Dan kedua-duanya ada implikasi masing-masing, ya. Ditegaskan di sana ketaatan, yakni amal-amal soleh, dan kebetulan bertepatan dengan tajuk yang kita bincangkan ini, iaitu tajuk mujahadah, ya, yang menjelaskan bagaimana ketekunan dan kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh junjungan Rasul SAW dalam melakukan amalan-amalan taat itu. Hadis-hadis yang kita pelajari sebelum ini merupakan bukti yang cukup nyata mengenai apa yang kita sebut itu tadi, ya. Jadi ketaatan akan membawa seseorang itu ke syurga. Oleh kerana Nabi kata syurga itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada tali sandal, tali kasut itu tadi, ya. Jadi ini adalah simbolik
untuk menyatakan bahawa amalan-amalan taat yang kita buat, taat ini ataupun digunakan juga istilah ma'ruf, ya. Para ulama memberi definisi ataupun ta'rifan apabila disebut saja ma'ruf ialah semua perkara yang bertepatan dengan syarak. Yang bertepatan dengan syarak. Apa saja, tak kiralah amalan besar ke, amalan kecil ke, bila dia selari mengikut tuntutan atau piawai, mungkin disebut juga dengan SOP sekarang ni, dia adalah dikira sebagai amalan-amalan baik. Dan kita sebagai umat Islam diperingatkan oleh junjungan Rasul SAW supaya tidak memandang remeh dengan amalan-amalan ma'ruf ni ataupun amalan-amalan taat. La tahqiran minal ma'ruf fi syai'ah. Jangan kamu meremehkan amalan-amalan baik itu sedikit pun, ya. Sebab kesemuanya akan termasuk dalam amalan baik. Amalan baik akan dihisab dan akan dihitung. Sama juga amalan buruk yang kita buat, kita juga bertanggungjawab. Bila menghadap Allah, semua kita akan berhadapan dengan Allah dan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. We are answerable. Kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang yang kita laksanakan. Teringat saya kepada satu hadis apabila Nabi kita SAW menganjurkan kita supaya memperbanyakkan Allahumma salli Muhammad, istighfar kita kepada Allah. Nabi kata siapa-siapa yang suka untuk suratan amalan, sahifah dia, rekod amalan yang setiap kita ada dan ada pencatat yang setia merekod apa yang kita buat. Jadi siapa-siapa yang suka untuk menjadikan buku rekod itu mengembirakan dia, maka Nabi kata fal yuksir, perbanyakkanlah minal istighfar, dengan istighfar, simple istighfar, ya. Jadi bila buka saja setiap istighfar yang kita lafaz itu dah sedia terekod. Bila kita buka saja, masya-Allah, ya, kita tengok banyak di sana, menyebabkan kita rasa happy, kita rasa seronok melihat betapa banyaknya kebaikan, walaupun semudah istighfar yang kita sebutkan tadi itu. Jadi ketaatan itu akan membawa seseorang di kalangan kita ini ke syurga. Sama lah juga sebaliknya, lawan dia kemaksiatan ataupun dosa akan mendekatkan seseorang itu, waliyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah, ke neraka yang disebut sebagai Baitul Azab. Dan kedua-duanya dianggap dikira sebagai tempat kita akan kekal di sana, ya. Sama dia jadi hasunat mustaqarran wa muqama, seperti yang disebut dalam surah Al-Furqan, menceritakan mengenai ibadur rahman itu, syurga itu menjadi tempat tinggal yang paling baik. Dan neraka pula saat mustaqarrah, menjadi tempat tinggal yang paling buruk bagi mereka yang berdosa ini tadi, ya. Jadi perkara pertama yang boleh kita rumuskan daripada hadis yang pendek ini ialah itulah, ya, syurga dan neraka akan menjadi penyebab. Amalan baik dan amalan buruk, minta maaf, ya, akan menjadi penyebab sama ada seseorang itu akan ke syurga ataupun wali'azbillah dia ke neraka. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya, kita boleh juga ambil rumusan daripada hadis yang kita pelajari pada petang ini, ialah mengenai saiz, ya, saiz daripada apa yang dikatakan ma'ruf ataupun taat tadi, dan juga ma'asih ataupun maksiat. Kadang-kadang tanpa sedar, sama ada kebaikan ataupun keburukan, dia sebenarnya sangat sederhana, sangat kecil.
Cukuplah dengan apa yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Mudah dibuat pun ada juga. Tak ada amalan-amalan baik, payah kita nak jumpa. Orang kata saya tak boleh buat benda ni sebab dia susah, sulit. Kita tak jumpa amalan-amalan baik yang sukar dan payah untuk dikerjakan. Kadang-kadang sangat simple. Hatta Nabi dalam satu hadis lain dia kata ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman yang kamu berikan kepada saudara kamu, kawan-kawan kamu, kenalan kamu itu sudah dikira sebagai satu sedekah. Payah kan nak senyum? Ada orang nak senyum membayar, macam kena bayar pula, ya. Sedangkan dia sangat mudah. Kalau nak kata sederhana, bukan sederhana lah, bawah daripada tahap sederhana. Very very easy, ya. Dia sangat senang dan sangat mudah, ya. Jadi oleh sebab itu maka seorang itu selayaknya dan sepatutnya mengerjakan amalan-amalan baik ini dan amalan kebaikan itu ataupun dah kita bincang pun dalam sebelum ini, walaupun saiznya ataupun perkaranya sangat sederhana dan sangat kecil. Tengok. Sebab itulah kita dah saya ingat banyak kali dah kita sebut ungkapan sebaik-baik amalan itu ialah adwamuha wa in qalla. Tak salah ingatan saya, ini adalah pesanan peringatan daripada Sayyidina Rasulullah kepada isterinya Ummul Mukminin Aisyah, ya. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik amalan itu ialah buat berterusan. Wa in qalla, walaupun sikit. Tengok. Tak kiralah apa yang buat dalam bentuk ibadat ke, dalam bentuk kebaikan-kebaikan semasa kita deal dengan online ke, infak ke. Ini benda-benda yang sangat sederhana, ya. Walaupun sikit, masuk jumpa tabung untuk masyarakat, kita masukkan dalam tabung tu. Walaupun sikit, tak apalah, tak semesti sign check besar-besar. Lepas tu buat majlis penyerahan yang grand, tak semestinya. Walaupun sangat sederhana, walaupun sangat kecil, ya, buatkanlah secara berterusan. Dia akan menjanjikan pahala yang berterusan kepada setiap kita. Katalah kita masukkan dalam tabung di mana-mana, RM1 ke, kali masuk RM5 ke. Kalau setiap hari kita buat sepanjang masa, darab dengan setahun, masya-Allah, ya. Berapa jumlah yang kita telah melakukan sumbangan kepada orang lain. Ini adalah infak, satu amalan dan kebaikan yang sangat-sangat digalakkan. Bahkan Nabi mengingatkan dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, setiap pagi akan turun kepada kita malakan, 2 malaikat yang mendoakan kita, ya. Satu malaikat berdoa, Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak itu ganti daripada apa yang dia telah infakkan. Tak kiralah yang kita sebutkan tadi, jumlah yang sedikit ke banyak ke, bila kita hulurkan untuk orang lain, malaikat tolong mendoakan supaya diganti setiap apa yang kita telah hulurkan itu tadi. Satu malaikat. Malaikat yang kedua pula berdoa juga. Allahumma ati mumsikan talafa. Berikanlah kepada mereka yang mumsik. Mumsik ni pegang, tak keluar-keluar, masuk, keluar, tak keluar, ya. Genggam terus macam tu. Termasuklah harta tadi. Masuk je dalam akaun, tak keluar-keluar. Mumsik itu namanya. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik ini, yang memegang harta itu dan tidak berbelanja, talafa, kemusnahan, ya. Yang kemudiannya diulas oleh para ulama masing-masing menyebut khalafa dan talafa itu ialah dikaitkan dengan keberkatan usia, keberkatan harta, keberkatan kesehatan, keberkatan keluarga dan semuanya, ya. Jadi walaupun sikit kita menyumbang, dijanjikan dan didoakan oleh para malaikat dengan keberkatan itu tadi. Jadi ini ada nilai tambah di sebalik apa yang kita telah sumbangkan itu. Sebaliknya kalau pegang je tak keluar-keluar,
malaikat pula mendoakan supaya harta yang disimpan itu dimusnahkan. Paling-paling jangan pula faham musnah tu yang ada dalam poket hilang terus. Tak, bukan itu maksudnya. Tapi keberkatannya. Walaupun mungkin banyak dari segi angka, tapi bila dilihat dengan nilai tambah itu tadi, itu yang dikaitkan dengan doa malaikat itu tadi. Masya Allah. Jadi walaupun sedikit, kita dianjurkan supaya jangan rasa jemu untuk terus melaksanakannya. Ya. Samalah juga dengan keburukan. Keburukan kena sebaliknya lah. Sepatutnya kalau kebaikan kita tidak segan, walaupun sedikit, keburukan ni walaupun sedikit kena segan. Kita malu dengan Allah Ta'ala untuk melakukannya. Apalagi berterusan dalam keadaan berdosa. Ya. Jadi ini sebenarnya dalam hadis ini daripada awal lagi dia ada dua elemen. Ya. Yang pertama sebagai rangsangan supaya melakukan hasanat ataupun taat yang saya sebutkan tadi itu, dan sekaligus dia juga merupakan ancaman kepada mereka-mereka yang tadilah yang terjebak dengan keburukan itu tadi. Itu perkara yang kedua yang boleh kita dapat sudut daripada hadis pendek ini tadi, riwayat Ibnu Mas'ud. Yang ketiganya untuk mencapai syurga dia dah macam kita sebut tadi lah, dia sebenarnya tidak sukar, tidak susah. Tuan, tapi yang pentingnya ialah tekad dia dan niat dia. Tengok, bila berniat nak buat baik, kita harap Allah Ta'ala akan permudahkannya. Tak mudah nak ke syurga. Yang kata payahlah nak masuk syurga begini kena buat tu. Tak, sebenarnya ya. Asasnya benda-benda baik ni ialah dari jangan pandang remeh. Boleh buat terus. Sebab dia, dan yang susah pun kalau dah dibiasakan dengan melakukannya, insya-Allah dia juga akan jadi mudah. Tengok. Kadang-kadang nak infak lah, saya sebut benda yang sangat dekat dengan kita. Nak infak, pergi ke masjid, jumpa orang yang memerlukan sumbangan. Di peringkat pertama kita rasa susah sangat nak keluarkan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu. Kita duk rasa dia milik kita. Ya. Tapi kalau dah dibiasakan, sebab itulah saya bersetuju dengan pandangan sesahabat. Dia kata, Ustaz, dalam nak buat baik ni pun nak kena, bahkan dalam infak, dalam sedekah ni pun dia kata nak kena exercise juga. Nak exercise. Nak jadi piala dunia berapa lama orang berlatih. Tengok. Sebab itulah sekarang ni berlaku macam-macam kejutan. Negara-negara Asia telah mengejutkan kuasa besar dalam permainan ini. Jadi kalau kita tengok balik, berapa telah mereka sumbangkan untuk jadi macam tu. Samalah juga dengan amalan-amalan baik ni. Kalau kita dah biasa dengan amalan tersebut, tak ada sukar dah. Ya. Sebab tu kawan-kawan kata, saya dulu buat sedekah ni Ustaz, saya mulakan daripada kecil dulu. Mula-mula RM1. Jadi sekarang ni dah, bila RM1 tu tak rasa apa dah, tambah jadi RM5. RM5 pula ni dah, Masya Allah. Kalau jadi RM10. Jadi ini exercise yang saya maksudkan tadi tu. Ya. Jadi sebab itulah dia akan jadi mudah apabila kita jelas perkara-perkara yang semacam tu. Samalah juga keburukan itu. Kalau orang dah biasa dengan buat keburukan, nak berhenti, Masya Allah, ya, cukup sulit. Tapi bila dah dia belajar juga, Masya Allah, bila ada kemanisan dalam berbuat baik dengan sendirinya, Masya Allah, ya, dia akan tinggal benda-benda yang yang menyusahkan dia tadi itu. Walaupun dia sebenarnya disebutlah orang dengan macam-macam gelaran kepada benda-benda yang buruk. Dah sebati dengan dia. Tapi Masya Allah, bila dia tinggal, akhirnya dia boleh meninggalkannya dengan tidak rasa apa-apa lagi dah. Ya. Jadi ini yang kita dapat lihat berdasarkan kepada hadis yang ke-12 yang kita pelajari pada kesempatan petang ini. Ya.
Habis hadis yang ke-11, bukan 12, ke-11 minta maaf, saya silap tadi ya. Kita pindah kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini pun rasa saya hadis yang sangat biasa kita dengar ya. Diceritakan sumbernya adalah daripada Imam Muslim ya. Dengan sanad beliau daripada seorang sahabat Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami khadimu Rasulillah SAW. Ya. Sumber asalnya ialah menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi iaitu Rabi'ah. Ia ini adalah pembantu Nabi, khadam. Ya. Nabi ini banyak pembantu-pembantu dia. Ya. Seorang pembantu Nabi, khadam Nabi, dan dia pula termasuk dalam kalangan ahli suffah ya. Ini pun mungkin istilah yang selalu kita dengar. Di Masjid Nabawi itu ada satu tempat namanya Suffatu al-Masjid ya. Mungkin kita boleh sebut sebagai serambi ya. Kawasan yang tertutup apa namanya ialah ada atapnya tapi tak ada dindingnya, terbuka ya. Itu namanya Suffatul Rasul, Suffatul Masjid. Serambi masjid ya. Yang kemudiannya menjadi tempat kalangan sahabat-sahabat yang tak punya tempat tinggal ya. Itu yang saya sebut, sahabat-sahabat Nabi dulu apa namanya menumpang di masjid Nabi SAW. Ramai jumlah mereka ni ya. Antara yang termasuk di kalangan ahli suffah itu ialah Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini. Yang lain termasuklah juga Abu Hurairah dan lain-lain lah ya, yang duduk di situ. Makan minum mereka kesemuanya yang tu tak risau. Selagi orang Islam makan, seorang Muslim yang lain yang ada di Madinah tu makan, maka mereka akan makanlah. Ya. Tak pernah terfikir tu bab makan minum tu. Ya. Sebab apa namanya keperhatian masyarakat, komuniti pada masa itu cukup tinggi. Ya. Bahkan Nabi yang duduk dekat dengan dia orang pun sering mengundang mereka untuk bersama-sama menjamah apa yang ada di rumah baginda SAW. Ya. Ini ahli sufah. Jadi menyebabkan tumpuan dia dengan apa namanya perkara-perkara baik, termasuklah macam Abu Hurairah lah sebagai contoh. Walaupun dari segi latar belakang dia agak lewat sikit berbanding orang lain dengan masuk Islamnya. Lewat sebenarnya. Tapi bila kita tengok dari segi sumbangan dia terhadap Islam dengan hadis-hadisnya, dia di antara yang top. Sebab ada je Nabi, ada ya dia. Ya, ini Abu Hurairah. Jadi menyebabkan dia di antara yang 10 yang tertinggi di dalam mengingati, menghafaz hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Sebab ahli sufah. Tak berbangkit sangatlah. Ya. Orang lain sibuk. Sibuk dengan kerja-kerja. Kita tahulah bumi Madinah. Ya. Penduduk asal Madinah, orang-orang Ansar, biasanya mereka sibuk dengan kerja-kerja harian mereka. Ya. Semua yang pernah sampai ke Madinah, semua akan tahu di bumi Madinah ni adalah bumi pertanian. Ya. Kalau pergi ke Madinah tak sah kalau tak berkunjung ke mana-mana ladang kurma khususnya. Sebab dia bumi pertanian. Sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah pula, Ansar, Muhajirin, masya-Allah, sibuk pula dengan kerja lain. Rata-rata mereka adalah peniaga, sibuk di pasar masing-masing. Ya. Jadi ini masing-masing ada apa namanya tugas harian mereka. Ya. Sebab itulah saya pernah sampai kepada sesahabat mengenai peristiwa yang berlaku kepada dua sahabat besar, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan Khalifah Umar. Masa apa namanya telah minta supaya Abu Musa datang jumpa dia di rumah dia lah, rumah Khalifah. Abu Musa pun oleh kerana dikendaki hadir, dia pun datanglah ya, ke rumah Khalifah. Bila sampai ke rumah, adabnya, SOP-nya, bagi salam lah. Nabi kata, "Iza sta'zana ahzadukum", maka Nabi kata, bila kamu minta izin,
maka minta izinlah salasan 3 kali. Itu SOP dia. Abu Musa pun buatlah, beri salam. Mula-mula beri sekali dulu, selamat ataupun orang dalam rumah tu nak siap-siapkan ke. Lepas tu ulang balik untuk kali kedua. Begitulah kali ketiga dengan ada selang masa. Ternyata tuan rumah Khalifah Umar lah. Tak ada respon. Ya. Kata buka pintu ke, jawab salam ke, tak ada. Ya. Jadi Abu Musa, oleh kerana dia dapat hadis langsung daripada Nabi bab istizan ini, bab minta izin ini, Nabi kata bila dah minta izin 3 kali tak ada izin, tak dapat respon, Nabi kata falyarji, balik. Kalau bahasa kita mudah dia kata boleh belah lah, boleh balik. Jadi Abu Musa pun balik. Rupa-rupanya jadi isu kemudiannya antara dia antara beliau dengan Khalifah Umar. Ya. Ini mengenai hadis itu tadi. Ya. Bila Musa kata aku dengar hadis daripada Nabi, Abu Musa al-Asy'ari beri siapa yang boleh jadi saksi untuk membuktikan bahawa hadis itu memang disebut oleh Nabi SAW. Ya. Sehinggalah kemudiannya Abu Musa bawa bersama-sama dia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang menyaksikan bahawa memang dia dengar hadis itu daripada Nabi SAW. Saya nak sebut itu ialah mengenai tumpuan hatta generasi sahabat dulu tak sama. Ya. Abu Musa dapat hadis ini daripada Nabi langsung. Bila disebut, rupanya Sayyidina Umar tak dapat pula. Ya. Mungkin masa itu dia sibuk dengan kerja-kerja dia di ladang dia, di kedai dia berniaga untuk cari rezeki lah umpamanya. Ya. Jadi dia minta supaya dibuktikan bahawa hadis itu memang adalah hadis Nabi dan dinyatakan oleh sendiri oleh baginda sallallahu. Dan itulah tradisi. Ya. Generasi awal itu tidak bermudah-mudah dengan hadis ini. Kita ini kadang-kadang dalam media sosial pantang jumpa hadis terus forward kepada kenalan rakan-rakan berbagai grup. Ya. Kalau sahih selamatlah alhamdulillah. Kalau tak sahih, dhaif ataupun palsu dah jadi satu masalah besar. Dah termasuk dalam bab mendustakan, ya. Berdusta dengan Nabi. Ini satu kesalahan besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia sudah tempatnya dalam neraka. Masya-Allah. Berat tu, ya. Jadi jangan bermudah-mudah, ya. Kita dengar aja, tengok nampak cantiknya zat awak. Yalah. Nak kena pastikan dulu, ya. Dia tu sebenarnya sumber yang sahih. Jadi berbalik kepada Sayyidina Rabi'ah ini tadi. Dia seperti yang saya sebut, dia khaddam Nabi dan dia juga ahlus suffah. Ya, itulah tabaqah dia. Dia kata dalam hadis yang ke-12 ini, kuntu abaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya telah kata dia Allahumma salli Muhammad bermalam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah pembantu Nabi, khatam dia. Kadang-kadang balik ke tempat tinggal dia di Sufah tadi tu. Sebelah aja dengan rumah Nabi pun, ya. Kadang-kadang dia terus bermalam bersama-sama di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malam itu ataupun masa itu dia bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, ya? Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Kerja pembantu khaddam Nabi ni antaranya ialah kalau Nabi kita tu nak berwudu, maka dialah yang sediakan air, ya, untuk Nabi kita ambil wudu. Ataupun ada keperluan-keperluan lain, ya, yang memerlukan kepada bantuan, maka pembantu-pembantu inilah yang membantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa beliau berada di rumahnya. Walaupun kita tahu Nabi sendiri ini suka berdikari dan kadang-kadang tak menyusahkan orang lain pun. Kita ada baca selalu dah biasa sangat saya ingat kami Nabi kita tu
kalau apa namanya dia berada di rumah seperti mana yang diceritakan oleh Ummahatul Mukminin, antaranya kalau dia kadang-kadang dia keluar untuk mendapatkan keperluan untuk keluarga, dia pergi ke pasar, beli apa-apa yang patut, bawa balik. Tengok. Itu menyebabkan Quraisy di zaman awal dulu ejek. Dia kata, "Mahadar Rasul." Ini Nabi apalah, kata dia. Sampai pergi ke pasar semua sekali. Yalah, dia ingat Nabi kita tu sangat-sangat VIP sampai duduk di kayangan sana. Tak. Nabi ni sangat merakyat. Ya. Dan kalau apa namanya kasut dia pecah, dia tampar sendiri. Pakaian dia koyak, dia jahit sendiri. Ini dah biasa dah. Ya. Tuan-tuan yang bila apa namanya baca sirah Nabi termasuk kitab yang menyebutkan latar belakang Nabi semasa di rumah dia menceritakan begitu. Ya. Tapi ada masanya pembantu-pembantu dia lah yang bantu dia. Antaranya apa namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini tadi. Ya. Dan semasa dia bermalam dengan Nabi itu, Nabi telah apa namanya telah bersabda kepadanya. Apa dia kata? Salni. Saya sengaja sebut ungkapan Arabnya itu. Salni. Dalam bukan sal ni, dia kata sal. Sal. Ini istimewa bahasa Arab. Ya. Sama juga masa saya di luar negara dulu, apa namanya, bila bos apa namanya panggil staff dia, kemudian dibagilah staff ni kena buat ni. Staff tu akan jawab pendek je. Dia kata apa? Sam. Saya mula terfikir apa benda lah Sam ni. Kalau Uncle Sam tahulah, ya, ni tiba-tiba Sam. Tanya sebab rupanya Sam ini kependekan daripada sam'atan wa ta'ah. Saya dengar dan saya patuh. Jadi apa yang Tuhan suruh tu saya akan buatlah. Itu maksudnya. Jadi simpelnya dia jawab, kamu kena ni, dia pun jawab Sam. Tengok. Ini satu lagi sal. Sal ni maknanya kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, minta. Kalau sal ni, minta daripada aku. Ya. Seolah-olah, bukan seolah-olah, memang Nabi SAW offer kepada pembantu dia ni, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, untuk minta apa yang dia nak. Apa yang terlintas dalam fikiran dia, dia rasa dia nak minta dengan Nabi, boleh minta. Offer. Mintalah daripada aku, kata Nabi. Kalau kita dia offer macam tu minta, special tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukan sebarang barang tu, offer, ya. Jadi itulah juga apa namanya yang berlaku kepada Rabi'ah ini, ya. Kita tengok tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat kat luar sana, apa yang dia minta daripada Nabi. Kita kadang-kadang kalau minta benda yang berbentuk material, ringgit and sen, ya, ada nilai, ya, dalam penilaian dunia. Ini sahabat Nabi minta apa? Saya quote hadisnya, yang disebut dalam hadis ini. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ini rupanya permintaan dia. Saya mohon daripada Tuhan ya Rasulullah agar saya ni dapat jadi apa namanya murafiq. Murafiq ni pengapit, pengiring. Tinggi dia panggil ADC, ya. Untuk permintaan daripada Rabi'ah. Saya nak minta saya ni jadi pengapit atau pengiring tuan-tuan, pengiring Tuhan ya Rasulullah semasa nanti berada di syurga. Tengok. Duduk di dunia pun dah fikir benda dalam syurga, ya. Dia nak pastikan nanti di syurga nanti dia bersama-sama dengan Nabi. Nabi itu sah, confirm dah akan masuk syurga. Ni macam sahabat-sahabat kita ni, masya-Allah, ya. Itu cara mereka bila deal dengan Nabi SAW. Nabi dengarlah permintaan dia. Faqala, lalu Nabi pun bersabda. Hak dia minta tu Nabi tak bagi komen apa. Nabi silent je dari peringkat pertama. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Aw ghaira zalik."
Tengok. Au ghaira zalik. Atau ada permintaan lain. Jadi offer lagi. Ni tak apalah. Yang kamu nak minta tu, Nabi dengar dah. Ya. Ada lagi kan yang lain? Yang lain-lain. Tengok. Apa jawab Rabi'ah? Huwa zatar. Itu dia. Saya nak minta itu saja ya Rasulullah. Yang lain tak. Tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW. Qala, mendengarkan Nabi dia kata begitu, Nabi pun bagi respon. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud dalam kurungan mengerjakan solat. Tengok. Nabi suruh perbanyakkanlah sujud. Jadi mungkin ada orang salah fahamlah. Takkan sujud saja. Tak. Jadi bila Nabi kata kamu kena perbanyakkan sujud, maknanya perbanyakkanlah solat. Bila solat banyak, otomatik sujudnya juga turut menjadi banyak. Jadi ini dia, ya. Sayyidina Rabi'ah minta dengan Nabi dan itulah dia apa yang dia minta. Itu hadis yang ke-12, ya. Yalah, kagum, masya-Allah, ya. Watak yang ditunjukkan oleh generasi awal yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Walaupun di offer macam tu, masya-Allah, itu yang dia orang minta. Untuk bersama-sama dengan junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada mereka dan sepatutnya pada kita juga, Nabi adalah segala-galanya. Tengok. Padahalnya dia boleh minta lain, ya. Dia pun rumah pun tak ada, duduk menumpang di masjid Nabi je. Tengok. Tapi dia tak fikir yang tu. Dia minta ni untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi apa pula perkara-perkara yang boleh kita quote, yang boleh kita kongsi daripada hadis yang ke-12 ini. Yang pertama, tuan-tuan, sahabat semua, syurga itu dapat diperolehi dengan perjuangan untuk selalu berbuat taat atau menjauhi hawa nafsu, bukan dengan hanya berangan-angan semata-mata. Tengok, nak dapat syurga adalah satu mujahadah. Sesuai dengan tajuk yang kita bincang, bab mujahadah. Jadi ditunjukkan dengan bukti yang real, bukan berangan saja. Mengharapkan masuk syurga tapi tak buat apa, no. Ya. Jadi syurga akan diperoleh dengan sebuah perjuangan, bukan dengan hanya angan-angan semata-mata. Perjuangan melakukan ketaatan. Sesuailah dengan tajuk yang kita dah bincang ni, contoh-contoh perjuangan mujahadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. 2 minggu lepas pun kita imbas bagaimana Huzaifah bin Yaman dan juga Abdullah bin Mas'ud bersolat malam bersama-sama dengan Nabi SAW. Nampak mujahadah itu tadi. Tengok. Sebab tu Nabi SAW selalu dan sering menunjukkan kepada kita, memberi bimbingan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dapat meninggikan tengok status kita, darjat kita. Banyak. Masya Allah. Saya banyak terkini berkongsi dengan sahabat dalam pengajian yang saya bawa satu tajuk, mungkin tuan-tuan dah belajar yang ni dengan di lain tempat, iaitu mengenal pasti perbuatan yang melayakkan kita, hamba Allah Ta'ala ini, didoakan oleh para malaikat. Dalam Islam ni doa, Masya Allah, cukup penting. Ya. Apalagi satu bentuk doa dia panggil ad-du'a ala zahril ghaib. Mendoakan dalam keadaan yang punya diri tak tahu. Tengok, kita ramai saudara mara, adik-beradik, rakan taulan. Tengok, dalam Islam ni, dalam bab doa dia tak boleh doa untuk diri sendiri saja. Ya. Jadi patutnya kita berdoa untuk bersama. Dan sebaik-baik doa itu ialah ala zahril ghaib.
kita doa kepada rakan kenalan kita, sahabat-sahabat, saudara mara. Dalam keadaan mereka tak tahu pun kita berdoa. Tengok, ini sangat baik. Sangat ditentu. Doa ala zahril ghaib. Ada masa nanti kita akan bincang tajuk ini. Dan malaikat, antara kerja mereka ialah mendoakan. Tadi saya dah sebut dah, ya. Doa supaya mereka yang menyumbang diberi ganti apa yang disumbangkan. Doa apa yang disimpan dimusnahkan. Malaikat doa tu yang amin, ya. Jadi masya-Allah. Jadi banyak benda, banyak tempat, banyak kesempatan, banyak perbuatan yang yang melayakkan seseorang itu didoakan oleh para malaikat ini tadi. Terutamanya kalau kita dalam melakukan ibadat-ibadat utama. Ini sebagai nilai tambah sebenarnya. Yang pertama, berada di as-saffil awal. Saf yang paling depan sekali. Ataupun kalau tak paling depan pun, yang di hadapan. Sebab Nabi kata malaikat mendoakan kepada mereka-mereka yang berada di saf yang pertama ataupun yang berada di saf yang di bahagian hadapan. Satu. Jadi bila pergi kan duduk depan lah, awal-awal lagi dah. Ni kadang-kadang pergi awal duduk menyandar dekat belakang. Dah. Bila-bila al-qamat kita baru menapak ke atas. Akhirnya duduk saf yang belakang sekali. Kenapa? Rugi. Tengok satu. Satu lagi dalam hadis lain juga dalam bab depan tu satu dah. Yang kedua ala yamin al-iman. Duduk di sebelah kanan imam. Tengok. Pergi cari depan kanan duduk situ. Juga layak didoakan oleh para malaikat. Tuan-tuan. Jadi kita ni kadang-kadang dah lah dalam bab ni tak serius. Tak apalah. Lagi lewat-lewat pun tak apa. Yang penting sembahyang Jumaat je. Tengok. Jadi ini kan kadang-kadang banyak benda yang patutnya kita dapat lebih daripada itu, tak dapat. Mungkin kita cuai dalam bab tadi. Ya? Tengok. Sebab dulu Nabi kata, mereka tahu kelebihan berada di saf hadapan itu. Kalau mereka tak dapat hadapan tu, kecuali kena buat satu proses undian, tengok, nescaya dia orang kata, kita akan undi dulu. Sebab masing-masing bersemangat, berhasrat, nak dapat the first itu tadi. Kita ni tak payah undi, datang lewat. Masya Allah. Jadi ini juga, itulah realnya, dari segi realitinya yang saya sebutkan tadi. Bukan angan-angan, tapi disertakan dengan, praktikal sekali. Masya Allah. Ya. Sebab itulah maka saya sebut tadi, Nabi memberi petunjuk kepada kita umat dia ni melakukan apa-apa saja yang boleh meningkatkan. Tengok. Tadi sujud yang kita sebutkan tadi itu. Ya. Nabi kata sekali sujud akan diangkat kepada kamu darajatan. 1 darjat. Jadi ini banyak sujud. Sebab tu Rabi'ah tadi di dalam rangka dia nak mohon jadi pengapit Nabi di surga, Nabi kata perbanyakkan sujud. Kita akan tengok nanti saya dapat lihat dah hadis yang ke-13 nanti akan berkaitan dengan sujud ni. Saya tak akan sebut lagi lah, ya. Akan sampai masa dia. Sesungguhnya siapa-siapa saja yang bertindak aktif dengan penuh kesungguhan, insya-Allah akan memperolehi kedekatan bersama dengan baginda SAW nanti di syurga Allah Ta'ala. Ini Rabi'ah. Khidmat dengan Nabi. Bantu Nabi SAW. Lepas tu niat minta pula, wahai Rabi'ah, minta apa yang kamu nak. Dia kata, aku nak duduk dekat dengan kamu, jadi pengiring kamu nanti di syurga. Tengok. Ini kita sebut tadi itu. Dan ini juga menggambarkan kepada kita keinginan yang begitu tinggi yang telah ditunjukkan oleh para sahabat bagi memperolehi keuntungan dan menjadi pendamping Nabi semasa di akhirat nanti. Sekarang dah minta dah. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang sahabat lagi, khadam Nabi juga, iaitu Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. Tengok. Sauban ni banyak juga meriwayatkan hadis Nabi sebab dia sama dengan Rabi'ah ni
mereka adalah pembantu ataupun khadam Nabi SAW. Satu masa Nabi lihat Sauban ni lain wajahnya, nampak pucat. Tengok. Hingga Nabi tanya dia, apa yang menyebabkan kamu jadi macam ni, wahai Sauban? Ya. Pucat, melemah. Dia pun cerita. Dia kata, semalaman saya terfikir, saya ini layak ke tidak nanti untuk bersama-sama dengan Tuhan ya Rasulullah di syurga besok. Tengok. Orangnya siapa? Pembantu dia je, Sayyidina Sauban ni radhiyallahu anhu. Tengok. Tapi sebab tu saya kata latar belakang bukan penentu, tapi kesungguhan itu tadi. Walaupun dia masya-Allah sangat sederhana orangnya, fikir sampai demam memikirkan agak-agak dia nanti dapat bersama dengan Nabi tidak di syurga Allah SWT. Ini Sayyidina Sauban. Mungkin ada ada kesempatan kita akan bincang juga isu ini. Itu juga menjelaskan kepada kita bahawa kesungguhan ya yang ditunjukkan oleh generasi awal, terutamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang begitu bersungguh-sungguh untuk mencari keberuntungan dan dapat menjadi pendamping ataupun pengapit Nabi SAW. Ya. Jadi pengapit Nabi ini bukan alang-alang. Ya. Jadi pengapit pengantin pun orang seronok lah, apalagi pengapit Nabi. Tengok tuan-tuan. Dan apabila disebut dalam hadis, di antara tugas yang yang dilakukan oleh Sayyidina Rabi'ah semasa dia bersama-sama dengan Nabi, ialah dia menyediakan wuduk untuk Nabi. Ya. Jadi di segi hukumnya hadis ini kita boleh dapat proof-nya ialah air wuduk itu boleh bantu seorang lain, boleh membantu orang lain walaupun dia sihat. Ya. Nabi ternyatanya masih sihat. Ya. Tapi Rabi'ah bertugas. Kalau Nabi nak wuduk, dia akan bawa air untuk digunakan oleh Nabi untuk berwuduk. Ia tak semestilah orang terlantar, ada sakit, perlu kita bawa dia untuk wuduk. Tak. Untuk orang sihat pun boleh juga. Dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rabi'ah dalam hadis yang kita pelajari ini. Dan kita juga dapat panduan di sini betapa Nabi SAW dalam usaha untuk koreksi, untuk islah diri dan islah para sahabat dalam pendidikannya, dalam pendidikan para sahabat, nampak Nabi SAW sangat gigih dalam perkara tersebut. Tengok. Dalam nak mantapkan diri dia lebih kuat ke hadapan, lebih baik dalam dalam berbagai-bagai hal, itu memang tidak syak lagi lah Nabi berada dalam keadaan demikian. Termasuk dalam kita dapat daripada hadis-hadis yang kita telah pelajari sebelum ini, ya, dengan mujahadah, dengan qiyam, dengan masya-Allah, dengan jumlah yang begitu lama, panjang baca, masya-Allah, ya. Dan dalam masa yang sama dia juga tidak mengabaikan tanggungjawab dia sebagai pembimbing ataupun pendidik, dalam bahasa sekarang orang panggil murabbi, ya, kepada mereka-mereka yang bersama dengannya daripada kalangan sahabat. Ya, orang-orang baru dia sebut Nabi kita ni sebagai doktor, ya, membantu semua orang yang sakit. Itulah kerja dia. Jadi Nabi ini bagaikan seorang doktor yang melayan semua orang, terutama yang sakit. Jadi kita pun masya-Allah dengan kalangan yang di sekeliling kita sepatutnya ambillah contoh daripada Nabi ini tadi. Kalau kita nampak dia perlu bantulah, ya. Sepatah yang kita beri tetap akan menjadi aset kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada saya walaupun sepatah kata, ya. Bukan payah sangat sepatahnya. Jadi jangan lokek. Cuma kadang-kadang ialah masyarakat pun dia tak sama dalam bab macam ni. Bab menerima teguran, menerima panduan.
Kadang-kadang orang tak sedia untuk ditegur walaupun dia salah. Ya. Dan ini saya ada pengalaman lah bila duk kawan dengan orang-orang yang terutamanya orang Arab lah. Ya. Dia orang dah lambat nak tegur, tak bertangguh. On the spot. Ya. Kita duduk jauh sikit daripada dia dalam saf itu pun dah. Kita kalau boleh nak semayang tu, Masya Allah, duduk seorang-seorang lega aja. Dia kata duduk dekat-dekat rimah. Tengok. Arab bila kita duduk jauh, dia pegang baju kita tu, ditarik bagi dekat dengan dia. Boleh kita nak buat di surau kita, di masjid kita. Nak cari nahas. Tengok. Jadi ini pun satu juga. Tapi gunalah pendekatan-pendekatan yang lebih baik, yang lebih bistari. Yang penting ada peranan untuk sempurna menyempurnakan, tegur menegur ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Kemudiannya daripada apa yang kita dapat juga lihat daripada hadis kita ini, secara umumnya para sahabat Nabi yang berasal daripada kalangan fakir miskin umumnya lah, ya, walaupun tidak dinafikan ramai juga di kalangan pada para sahabat Nabi itu daripada kalangan yang kaya raya dan hartawan, ya. Jadi secara umumnya bila yang ni saya sebut tadi, Rabi'ah memang tak ada rumah, menumpang di masjid, menumpang di serambi masjid. Abu Hurairah sama juga, ya. Sebab itulah Sayyidina Abu Sufyan semasa dia bersama-sama dengan Herqal, ya, dia tanya mengenai pengikut Muhammad. Siapa yang ikut Muhammad ini? Abu Sufyan kata kebanyakannya adalah daripada kalangan yang miskin tadi, bukan kalangan orang yang kaya-kaya, bukan hartawan, bukan golongan kayangan, tapi orang-orang biasa saja. Ya. Itu memang betul lah. Secara realnya kita dapat lihat. Antaranya Rabi'ah yang meriwayatkan hadis yang kita belajar pada petang ini. Dan kita dapat lihat juga motif daripada sahabat-sahabat dalam hidup ialah untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Ya. Dan untuk menjadi pendamping kepada Nabi SAW, terutamanya di syurga. Sebab itu orientasi mereka tidak tertuju pun kepada hal-hal yang melibatkan keduniaan, tetapi lebih menjurus kepada hal-hal yang melibatkan kehidupan di akhirat. Tadilah Rabi'ah minta, kalau orang lain mungkin minta apa-apalah, minta rumah ke, minta apa-apalah bagi dia senang. Tak, dia minta apa? Bila dia minta, aku nak minta aku ni jadi pendamping kamu nanti di akhirat. Jadi akhirat, bukan dunia. Jadi sebab itulah makanya ini watak. Walaupun kita tahulah, ya, kita ni ada dua, dunia pun ada, akhirat pun ada. Wabtaghi fima ataqallahu darul wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Cari apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu, untuk akhirat kamu, tapi jangan lupa dunia kamu. Allah sebut akhirat dulu, dunia nombor 2. Sebab tu Nabi ajar doa kepada kita. Bahkan termasuk dalam doa khatam Quran pun disebut, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini sebesar-besar tujuan dan matlamat kami. Jadi kena letak akhirat dulu. Sebab berapa lama sangat kita hidup di dunia dan berapa lama pula kita akan hidup di akhirat besok. Jadi fair lah. Tengok. Dan yang terakhir yang boleh saya kongsi dalam hadis yang ke-12 ini ialah di antara akhlak yang mulia ialah membalas amalan baik yang orang lain buat kepada kita, ya. Walaupun kita tahu juga perbuatan baik itu bukan untuk dibalas, tapi adabnya bila orang baik pada kita, layanlah dia dan balaslah dengan kebaikan, ya. Jangan pula orang bagi benda baik dibalas dengan benda yang tak baik. Itu teruk sangatlah, ya.
kemuliaan akhlak, membalas amalan baik seseorang. Jika tidak boleh membalasnya dengan baik, ucaplah sekurang-kurangnya terima kasih, ataupun yang kita buat selalu, jazakallahu khaira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada anda. Tengok, sekurang-kurangnya. Dengan muka yang manis, kita layan kebaikan orang lain tadi itu dengan cara begitu. Habislah tuan-tuan, saudara, hadis yang ke-12. Nak tengok masa dulu. Oh, masa pun dah 6 lebih dah. Ya. Jadi setakat itu saja daripada saya tentang ulasannya. Kalau adalah peluang, ada pula sahabat yang bersama-sama berkongsi pandangan dalam masa yang berbaki ini, dijemput. Dipersilakan. Ridha? Kalau ada siapa-siapa yang ada apa-apa persoalan ataupun komen yang nak diberikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Fauzi, silakan, boleh unmute mic dan terus cakap saja. Jemput. Senyapnya penat gue petang ni. Berapa orang bersama-sama dengan kita ni, Rita? Saya tak nampak. Ya. Berapa orang bersama-sama dengan kita ini? Hari ini ada Audiennya. Ada 13 orang. Oi, boleh tahanlah. Okeylah. Okeylah, kalau tak ada, kita berhenti lebih awal lah, insyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan izin Allah dalam kesempatan pada minggu hadapan, kalau tidak ada apa halangan, di waktu yang sama untuk kita menyempurnakan hadis yang ke-13 berkaitan dengan sambungan kepada hadis yang Rabi'ah tadi, bila Nabi kata, bantu aku bagi mendapatkan apa yang kamu minta dengan kasratis sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Jadi insya-Allah hadis yang ke-13 nanti, hadis yang sama, Nabi bersabda, alaika bi kasratis sujud. Jadi bagaimana nak perbanyakkan sujud dan apa pula kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi bagi mereka yang melaksanakan perkara tersebut. Insya-Allah perinciannya akan kita sempurnakan dalam pertemuan kita pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas pencerahan dengan syarahan Ustaz pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi pada waktu dengan hari yang sama. InsyaAllah. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.